Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor menolak dakwaan pembangkang bahawa Gabungan Rakyat Sabah GRS adalah kerajaan yang gagal. Jelasnya kerajaan GRS telah menyalurkan pelbagai bantuan kepada rakyat selain berjaya meningkatkan hasil negeri kepada 7 bilion ringgit berbanding hanya 4 bilion ringgit sebelum ini. Datuk Haji Haji berkata pembangkang hanya tahu menyebarkan fitnah dan pembohongan di media sosial namun tidak mempunyai perancangan ketika berkuasa. Pembangkang cakap GRS ini gagal. Gagal apa? Gagalkah kalau kita buat pembangunan program untuk rakyat, kita dapat pulihkan ekonomi, kita dapat tingkatkan hasil. Kalau hasil 4 bilion jadi 3 bilion baru gagal. Kalau kita tidak boleh bantu rakyat kita, itu gagal. Kalau kita tidak boleh tingkatkan dana untuk pendidikan rakyat kita, itu gagal. Tapi kita berjaya. Berucap pada program Ramah Mesra, komuniti SMJ bersama Ketua Menteri di Kota Belud, Datuk Haji Haji berkata kerajaan negeri telah memperkenal lebih 400 inisiatif di bawah Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. 94% daripadanya telah dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Tahun ini, kerajaan negeri telah memperuntukkan 488.5 juta ringgit untuk melaksanakan pelbagai program pembasmian kemiskinan. Selain membelanjakan 1.33 bilion ringgit bagi pembangunan modal insan khususnya dalam bidang pendidikan. Sabah antara negeri tertinggi terima manfaat program Institut Keusahawanan Negara INSCAN. Ini berdasarkan jumlah usahawan yang dilatih dan dibimbing melalui program Hari Terbuka INSCAN Kampus Sabah dan Seminar Usahawan Madani. Sehingga kini, kira-kira 9,000 orang telah menyertai program latihan dan bimbingan INSCAN di seluruh negara dengan lebih 500 peserta di Sabah. Sepanjang tahun ini, kita menjangkakan sebanyak 233 program seumpama ini, program hati dan juga seminar usahawan madani yang dianjurkan oleh INSCAN di seluruh negara. Setakat hari ini, sebanyak 184 program telah pun dilaksanakan dan selebihnya akan diteruskan sehingga hujung tahun. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Hari Terbuka INSCAN Kampus Sabah di Kota Belud. Program ini memberi pendedahan pelbagai ilmu keusahawanan kepada para usahawan. Dengan fokus kepada teknik penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi membantu penjaja dan peniaga kecil mengurus perniagaan dengan lebih cekap, moden dan menguntungkan selaras dengan tuntutan era digital masa kini. Lokasi Hari Terbuka INSCAN seterusnya di Keningau dan Tawau. Pemilihan Tawau sebagai salah satu daripada 4 daerah penganjur sambutan Hari Sabah disambut baik pemimpin setempat. Selain memperkukuh semangat perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Tawau, ia juga mengangkat imej daerah sebagai antara lokasi penting di Sabah. Ini menunjukkan keyakinan di peringkat negeri bahawa mereka yakin bahawa daerah Tawau boleh melakukan dan menunjukkan perpaduan di kalangan masyarakat yang ada di daerah Tawau ini dapat diwujudkan dengan baik sekali. Beliau menyatakan demikian dalam sambutan Hari Sabah peringkat daerah Tawau, Karnival Sri Balung dan Karnival Sukan antara Masjid Dun Balung. Selain Tawau, 3 daerah lain yang terpilih bagi sambutan Hari Sabah 2025 ialah Sandakan, Keningau dan Pitas. Kemudahan asas di Pulau Banggi terus mendapat perhatian kerajaan negeri. Antaranya penambahbaikan bekalan air menerusi peruntukan 62 juta ringgit selain pembinaan Dewan Serbaguna bernilai 6 juta ringgit dan bangunan kebudayaan masyarakat Banggi bernilai 1 juta ringgit. Masyarakat kita perlukan pembelaan terutamanya berkenaan dengan kemudahan-kemudahan asas lah. Air telah dilaksanakan dan selepas ini kita mohon juga supaya jaringan jalan raya di sekitar kepulauan ini dan juga bekalan elektrik dapat diselesaikan berperingkat-peringkat. Datuk Muhammad ditemui pemberita dalam Majlis Pecah Tanah projek skim penambahan bekalan air di Pulau Banggi yang diadakan di Dewan Terbuka Kobong Banggi. Majlis Pecah Tanah ini disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor. Turut disampaikan 15 kerusi roda kepada penduduk Pulau Banggi yang memerlukan.
Peranan Perpustakaan Negeri Sabah terus berkembang sebagai pusat pembelajaran dinamik yang menyokong pembelajaran sepanjang hayat dan literasi digital. Adun Kukusan Datuk Rina Jainal berkata melalui tema Perpustakaan Memperkasa Kehidupan, perkhidmatan perpustakaan kini merangkumi pelbagai golongan. Beliau mencadangkan penganjuran Night at the Library dipeluas ke seluruh negeri bagi mendekati golongan belia agar mereka lebih mencintai perpustakaan. Ini adalah satu inisiatif yang sangat baik, ya. Satu pendekatan yang sangat segar untuk mendekati para generasi muda, dan pendekatan ini mampu mengubah pandangan mereka terhadap library sebagai satu pusat ilmu, pusat komuniti dan pusat digital. Berbagai program yang telah kami susun, pertandingan booth, karakter daripada cerita-cerita buku, dan temanya ialah Melayu Classics, dan juga Broadway, Net at Broadway juga dipertandingkan daripada sekolah-sekolah. Ada movie time untuk semua peringkat umur. Lebih 3,000 pengunjung hadir memeriahkan Night at the Library Perpustakaan Tawau ini. Majlis Perbandaran Sandakan MPS akan memperhebat kempen kesedaran berkaitan pengurusan sampah khususnya kepada penduduk yang tinggal di perkampungan atas air. Kesedaran itu penting sebagai langkah pencegahan sekaligus meminimalkan isu pembuangan sampah. Kempen kita yang selanjutnya ialah kita akan mengadakan kempen kesedaran dan juga pendidikan kepada penduduk. Dan pada masa yang sama, MPS menyediakan pusat ataupun sistem pembuangan sampah yang lebih teratur. Beliau ditemui pemberita pada kempen penghijauan dan pembudayaan Lestari 2.0 di Kampung Sim-Sim Sandakan. Sementara itu, Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Syiri berkata, projek pembersihan sampah di lorong H Kampung Sim-Sim dihentikan sementara berikutan keadaan air laut pasang menyukarkan kerja-kerja pembersihan dijalankan. Jentera G10 Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat bahagian Kelas siap siaga menghadapi PRU DUN Sabah ke-17. Ini termasuk mengemaskini jumlah keahlian di setiap cawangan dan di pusat daerah mengundi selain turun padang bagi menyantuni masyarakat. Ketua bahagiannya Datuk Isnin Ali Asnih berkata jentera parti itu digerakkan di seluruh bahagian bagi memastikan kemenangan kerusi DUN Klias. Cari pengundi, hubungi pengundi sama ada jauh atau dekat semasa sebelum dan semasa pilihan raya supaya proses pilihan raya kita berjalan, supaya semua pengundi kita dapat turun mengundi dengan lebih awal, dan yang penting ya kemenangan kita JRS. Sementara itu, Ketua Pergerakan Wanitanya Ed Fariza Idih berkata program Turun Padang Jentera Wanita Gagasan Rakyat Klias digerakkan bersama Pergerakan Wanita dalam komponen GRS. Selepas cabaran pacuan 4 roda, daerah Kinabatangan terus menjadi tumpuan penganjuran sukan lasak. Terbaru menyaksikan pertandingan sukan motocross disertai 150 peserta dari seluruh negeri termasuk peserta negara jiran Indonesia. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Sukau Jusli Arpaih berkata program ini secara tidak langsung menjadi platform untuk mendekati golongan belia. Acara ini sangat baik di mana kita dapat mendampingi belia-belia kita di kampung ini. Pernyataan pada hari ini bukan saja tertutup untuk belia-belia di Kampung Baris, tetapi terbuka untuk belia-belia atau peminat sukan lasak motocross ini di seluruh Sabah. Beliau ditemui pemberita dalam Gathering Endurance Track Paris Volume 2 2025 di Kampung Paris, Kinabatangan. Saya sendiri pun selalu keluar daripada Sabah, main daerah-daerah luar dan negeri luar. Itulah dapat berkenalan dengan rider-rider daripada luar negara. Akhirnya saya dapat tarik mereka masuk. Pertandingan 2 hari ini melibatkan 4 kategori keseluruhan. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Fazrul Hisham Afandi di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.